Hujan turun menjurah-curah. Dentuman petir memekakkan telinga dan mengecutkan tali perut. Tempias hujan terus menerpa ke kamar, lalu jatuh atas halaman akhbar yang tersidai di atas meja. Rasa dingin terasa menggigit kulit tubuh. Tingkap segera saya rapatkan. Bunyi deru hujan amat jelas kedengaran. Dalam saat-saat tertentu, saya tersentak oleh bunyi petir, diikuti dengan cahaya kilat yang tajam menyelinap menerangi ruang kamar. Bagi menghilangkan kebekuan itu, saya terus membaca berita yang termuat dalam akhbar. Sejak pulang dari kampung halaman guru silat, saya dan Datuk menghabiskan masa ke kebun getah atau pisang pada sebelah pagi. Pada sebelah petangnya pula, kami pergi ke sawah. Kalau tidak turun ke sawah, kami akan pergi memburu ayam hutan atau melihat jerat di pinggir belukar. Satu hal yang membanggakan Datuk ialah kerana saya sudah pun menamatkan ilmu persilatan dengan guru silat. Sudah diadakan ujian dan menutup gelanggang, tetapi Datuk tetap mengatakan apa yang saya tuntut itu masih belum mencukupi. Mesti diperlengkapkan dengan pengalaman dan ujian-ujian yang tidak diduga. Di samping itu, Datuk tetap menyuruh saya menambahkan ilmu mempertahankan diri sebanyak yang terdaya oleh saya. Kau harus belajar lagi. Jangan sampai terpesong dari ajaran Islam. Kau harus mendalami ilmu agama kamu ni. Secara mendadak, saya teringat cakap Datuk. Saya tersenyum sendirian. Bunyi deru hujan mula beransur reda. Sudah hampir 6 bulan saya meninggalkan kampung halaman guru silat. Tidak ada berita tentang bomoh tua yang disampaikan oleh adik guru silat kepada Datuk. Apakah bomoh tua itu sudah bertaubat ataupun kian mengganas? Apakah adik guru silat tidak pernah menulis surat kepada abangnya? Timbul pertanyaan itu dalam diri saya. Saya membuat keputusan sendiri. Esok atau lusa, saya akan menemui guru silat untuk bertanyakan perkara tersebut. Kalau guru silat enggan bercerita, saya sendiri akan menulis surat pada beberapa orang kawan di kampung halaman guru silat. Macam mana kalau aku pergi ke sana, ya? Aku pergi sendiri. Siasat keadaan yang sebenar. Tak mungkin lah. Kalau Datuk tahu aku pergi sendiri kat sana, teruk aku kena penampur dia. Bisik hati kecil saya. Saya senyum sendirian teringatkan tingkah laku bomoh tua di hari meninggalkan kampung halaman guru silat. Bomoh tua itu menahan perjalanan kami yang mahu pergi ke perhentian bas. Dia mengingatkan Datuk tentang hasratnya untuk bersahabat dengan Datuk. Ingin belajar sesuatu juga dari Datuk. Ternyata hati Datuk tidak dapat dilembutkannya. Datuk menyuruh dia bertaubat dulu serta kembali ke jalan yang benar. Pada mulanya, saya begitu menyesali sikap Datuk yang tidak mahu bertolak langsur itu. Saya kesal kerana Datuk begitu angkuh dengan orang yang mahu menjalinkan persahabatan dengannya. Rasa kesal saya itu berakhir bila saya menerima penjelasan dari guru silat. Tok kamu tak angkuh lah, Tamar. Dia tahu bomoh tua tu tak ikhlas. Bomoh tu nak perdayakan diri dia. Satu penjelasan dari guru silat. Tapi saya kurang yakinlah dengan penjelasan tu. Guru silat segera melanjutkannya. Kau sendiri tahu kan, Datuk kau tu jenis bersikap lembut. Dia suruh bomoh tua tu bertaubat. Bila bomoh tu mengetahui dan bersedia mahu bertaubat, tentu dia mahu bersahabat. Datuk kau tu terlalu berhati-hatilah. Sambung guru silat ketika berada dalam bas waktu kami pulang dahulu. Akhirnya saya percaya dengan apa yang diluahkan oleh guru silat tersebut. Sebabnya bukan apa-apa, saya mahu mendapat keterangan yang tepat dari Datuk. Kata Datuk, dia memang menghargai hasrat bomoh tua itu, tetapi dia tak yakin apa yang dikatakan itu ikhlas dan jujur. Buktinya, waktu kami mahu naik bas, bomoh tua itu cuma menggunakan ilmu hitamnya dengan memasukkan segenggam pasir ke dalam beg kain yang saya galas. Pasir tersebut bila berada dalam beg dalam jangka waktu lebih kurang 3 jam akan bertukar menjadi habuk yang cukup halus macam habuk rokok, melekat pada pakaian. Dan bila pakaian itu dipakai, seluruh tubuh menjadi bengkak dan gatal. Bila terlalu kerap digaruk, kulit akan tercalar lalu berair dan air itu akan mengeluarkan bau yang busuk.
Tak ada ubat yang boleh menghilangkan penyakit tersebut kecuali dengan cara tradisional, iaitu menggunakan pasir yang sudah digoreng dengan hampas tebu. Hanya orang-orang yang tahu sahaja yang boleh melakukannya. Bukannya senang nak mencari orang yang tahu perubatan tradisional tu. Kalau tidak menemui orang yang tahu, alamatnya si sakit tu akan menderita sampailah mati. Mujurlah Datuk sempat bertindak. Kalau lambat bertindak, padahnya akan ditanggung sampai mati. Cara Datuk mengesan perbuatan bomoh tua itu juga amat menarik. Bila Datuk terpandangkan bomoh tua menaruh pasir ke dalam beg yang saya galas, Datuk segera mengoyakkan bahagian bucu beg. Semua pasir di dalamnya terus jatuh di permukaan jalan raya menjadi debu. Melihatkan tindakan Datuk itu, bomoh tua berasa malu lalu meninggalkan kami tanpa mengucapkan sesuatu. Walaupun begitu, Datuk masih yakin yang bomoh tua itu akan membalas dendam. Bila masanya bomoh tua mahu bertindak, tak ada siapa pun yang tahu. Walau macam mana pun, Datuk tetap berjaga-jaga dan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Datuk serahkan segala-galanya pada Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum. Saya tersentak dari lamunan. Waalaikumsalam. Naiklah. Terdengar suara Datuk menjawab. Perasaan saya bagaikan digaru-garu mahu mengetahui suara siapakah yang memberi salam. Rasa-rasanya saya pernah mendengar suara tu. Di mana dan bila saya kurang pasti. Saya terus mengamati dengan teliti suara orang yang bercakap dengan Datuk itu. Dia datang. Saya melonjak kegembiraan dan terus bangun. Buku jendela. Titik hujan sudah berhenti luruh dari dada langit. Saya keluar dari kamar lalu menuju ke ruang tengah. Senyum tetap terukir di bibir dan hati terus dikocak kegembiraan. Kamu dari mana ni, Tamar? Tanya guru silat. Apa lagi? Buat air mata. Lebih-lebih lagi waktu bujang macam ni kan? Waktu hujan macam ni. Tingkah Datuk. Saya terus duduk dekat dengan guru silat. Saya tak tidur lah, Tok. Kalau kau tak tidur, kau buat apa dalam bilik? Saya membaca lah, Tok. Kau baca apa? Baca surat khabar. Aku ingatkan kamu tu baca kitab. Datuk juaikan bibir sambil menarik nafas panjang. Guru silat terus tersenyum. Belakang saya ditepuknya 2-3 kali berturut-turut. Saya merenung ke arah jam dinding. Dah petang. Secara mendadak saya teringatkan hari itu adalah hari Khamis. Bila matahari terbenam di kaki langit, saya akan berada dalam suasana malam Jumaat. Ada beberapa aturan yang mesti saya patuhi. Peraturan itu amat membosankan, tetapi apakan daya, saya terpaksa mematuhinya. Biasanya, setelah menunaikan fardu maghrib, Datuk akan berwirid panjang. Lepas tu akan membaca surah Al-Waqi'ah atau surah Al-Mulk ataupun surah At-Taubat. Jika tidak membaca salah satu surah itu, dia akan membaca surah Yasin. Pokoknya, dari waktu maghrib hingga sampai waktu isyak, mestilah diisi dengan kegiatan yang mendatangkan faedah. Kegiatan itu ditamatkan setelah menunaikan sembahyang isyak. Memang menjadi kebiasaan saya. Setelah selesai menunaikan fardu isyak, saya akan menyusul tepi dinding perlahan-lahan, kemudiannya menyelinap masuk ke kamar lalu mematikan diri. Saya tak mahu melibatkan diri dengan Datuk untuk membaca Quran. Apa yang kamu menungkan tu, Tamar? Nenek sergah saya. Cepat-cepat saya renung ke arah Datuk dan guru silat. Mereka juga lihat, saya lihat mereka ni mengelamun. Tetapi anehnya kenapa nenek tidak menegur mereka? Jangan fikir apa-apa lah ya. Minum kopi panas ni. Tambah nenek lalu meletakkan cawan kopi di hadapan saya. Di hadapan Datuk dan guru silat. Asap nipis merayap di permukaan cawan. Kopi bujang je ke? Usik Datuk. Ada kawannya. Tunggulah dulu. Nenek terus menuju ke dapur. Datang kembali bersama dengan mangkuk bubur kacang. Bau daun pandan yang ditaruh dalam mangkuk bubur membuatkan selera saya ni terbuka luas. Memang bagus ni, kata guru silat. Silakanlah, pelawa Datuk. Sila, jangan malu-malu, tingkah nenek. Jangan bimbang. Pasal makan, saya memang tak tolak punya. Guru silat berjenaka. Disambut dengan ketawa. Nenek kembali ke ruang dapur.
Saya memang mengharapkan kedatangan guru silat pada petang itu dan membawa cerita yang baru dan segar untuk saya. Kopi dalam cawan sudah habis, bubur dalam mangkuk juga sudah selesai. Cerita yang saya harapkan dari guru silat tidak juga muncul. Dia dan Datuk asyik bercerita tentang harga getah, asyik bercerita tentang babi hutan dan monyet yang menyerang tanaman di kebun. Cerita yang sungguh membosankan. Tetapi saya masih lagi bertahan di ruang tamu, masih mengharapkan cerita dari guru silat. Dalam cita-cita yang meluap-luap itu, tiba-tiba semangat menjadi luntur untuk duduk berhadapan dengan guru silat dan Datuk. Tidak ada gunanya menjadi kucing yang menunggu ikan dipanggang. Saya segera mengangkat punggung, meraut bilah buluh di pelantar untuk membuat bubu lebih baik dari duduk di hadapan wajah manusia ini. Bentak batin saya. Saya segera mencari pisau raut dan mengeluarkan bilah buluh dari tempatnya. Sebaik saja saya bersila di pelantar, saya terdengar suara Datuk mengajukan pertanyaan pada guru silat. Apa yang kau dapat berita? Apa kau tak dapat apa-apa berita ke dari adik kamu tu? Ada. Pagi tadi saya terima surat darinya. Apa cerita? Soal Datuk lagi. Guru silat saya lihat menarik nafas dalam-dalam. Dia termenung sejenak. Saya terus memasang telinga dan mengharapkan kata-kata yang terhambur dari guru silat akan menggembirakan hati saya. Cepatlah, aku nak dengar cerita dari kampung halaman kamu tu, guru silat. Suara batin saya melonjak-lonjak. Saya jeling ke arah guru silat dan Datuk. Mereka kelihatan tenang dan bersahaja. Mungkin tak ada sesuatu cerita yang menarik. Sebab itulah agaknya guru silat tak mahu bercerita apa-apa pada Datuk. Saya cuba mendamaikan perasaan yang bergelora dalam dada. Saya ni bersyukur sangat pada Allah. Sebabnya, Datuk menyoal. Bomoh tua tu, gosok batang hidungnya 2-3 kali. Saya keresahan menanti kata selanjutnya dari guru. Kenapa dengan bomoh tua tu? Dia dah bertaubat ke? Suara Datuk agak keras, mungkin tanda protes kerana guru silat lambat sangat menyambung kata-kata yang putus. Bukan taubat lah, bukan bertaubat. Kalau bukan bertaubat, dia dah mati agaknya. Datuk membuat ramalan. Dia tak mati lagi. Habis tu dia buat apa? Pindah ke tempat lain. Guru silat telan air liur. Kemana pula? Datuk tidak sabar lagi. Ke Langkawi. Langkawi? Mula Datuk separuh terbuka. Guru silat tunduk menatapi permukaan lantai. Batang tubuh bomoh tua segera terpamer dalam kepala saya. Ketika itu juga saya bagaikan terdengar-dengar suaranya digegenang telinga saya. Biarlah dia dengan halnya. Tapi adik ipar kamu, ini ayat siapa? Ayat Datuk dia, okey? Biarlah dia dengan halnya. Tapi adik ipar kamu tu macam mana? Aku lebih suka mendengar cerita tentang dirinya berbanding mendengar cerita bomoh tua tu. Datuk memperkemaskan silanya. Kali ini saya cuma melintasi di hadapan Datuk, berdiri dekatnya sebentar. Tiada teguran dari Datuk dan ini menandakan Datuk tidak akan marah kalau saya duduk di sisinya untuk mendengar perbualan selanjutnya di antara dia dan guru silat. Dengan batuknya yang dibuat-buat, saya pun bersila tidak jauh dari guru silat. Menurut suratnya pada saya, dia dah tak boleh turun ke bendang. Dia dah boleh turun ke bendang. Dia dah boleh buat kerja-kerja berat. Jelas guru silat. Syukurlah ya. Aku harapkan apa yang dialaminya akan mendatangkan keinsafan pada dirinya. Kemudian aku harap dia akan mengikut perintah Allah. Tak lagi macam dulu, suka membuat kerja-kerja yang sia-sia. Datuk menarik nafas dalam-dalam. Saya pula terus meluncurkan sepasang kaki. Perbuatan saya segera ditegur oleh Datuk. Perbuatan saya itu tidak senonoh dan biadab. Teguran dari Datuk segera saya patuhi. Guru silat nampak resah. Sesekali ekor matanya merenung ke arah saya. Saya juga agak macam tu. Guru silat bersuara lembut. Dari apa yang aku tahu, adik ipar kamu tu buas juga orangnya. Suka berjudi, suka menipu orang. Jelas Datuk. Macam mana awak tahu semuanya ni? Mata guru silat terbeliak. Dari orang-orang kampung kamu dulu, itulah. Siapa yang cerita? Guru silat kerutkan kening.
beberapa orang yang aku jumpa di kedai kopi dulu yang menceritakan pada aku. Tapi saya tak nampak pun awak bercakap dengan sesiapa pun di masa kita kat kedai itu dulu. Masa aku bercakap dengan mereka, kau belum datang lagi ke kedai itu. Bila aku dah selesai bercakap, baru kamu datang. Kalau macam tu, tak heranlah kalau kamu tahu perangainya ya. Guru silat ketawa kecil. Perlahan-lahan dia menepuk pangkal paha Datuk. Aku harap kedua-duanya bertaubatlah, ujar Datuk. Saya juga agak macam tu. Kedua-duanya lebih kurang sama je perangai. Guru silat menambah. Senyum terus berbunga di kelopak bibirnya. Kau, guru silat renung ke arah saya. Selalulah datang tempat aku untuk mendalami ilmu yang ada, sambung guru silat. Betul nasihat kamu tu. Ilmu yang dia ada belum cukup lagi. Bukan apa-apa. Saya cuma mengingatkan ramai anak murid saya yang dah tamat tak mau datang lagi ke tempat saya untuk bertanya itu dan ini. Keluh guru silat. Di wajahnya terbayang kehambaan yang amat sangat. Ada masa saya tetap akan ke sana. Saya tahu apa yang ada pada saya ni masih belum cukup. Kan, banyak perkara lagi yang mesti saya pelajari. Itulah janji saya pada guru silat. Dan ternyata janji itu mengadakan kegembiraan yang amat sangat untuknya. Dah pukul berapa sekarang ni, Tamar? Saya segera meraba pergelangan tangan kiri. Hari ini saya terlupa memakai jam. Saya segera bangun tetapi terpaksa duduk kembali. Guru silat memegang pergelangan tangan kanan saya. Kamu nak ke mana tu, Tamar? Nak tengok jam. Jam tangan kamu yang aku hadiahkan minggu lalu. Mana dia? Saya lupa pakai lah, Pak Guru. Hei, tak tahu menghargai pemberian orang, cuai dan pelupa. Datuk memberi teguran pahit dalam suasana yang tidak menyenangkan. Kamu tak payah tengok jam. Aku tahu. Sekarang dah pukul 5 lebih. Cuba kau tengok jam yang tergantung kat dinding tu. Guru silat mengarahkan jari telunjuknya ke dinding. Saya segera merenung ke arah yang ditunjukkannya. Kenapalah? Ketika pertanyaan itu diajukan, saya tak teringat atau memandang ke arah jam dinding. Apakah ini menandakan daya ingatan saya ni terlalu lemah? Timbul pertanyaan dalam hati saya. Lebih memalukan bila guru silat berkata, orang muda ni mesti mempunyai ingatan yang kuat. Mesti ingat apa yang ada dalam rumah. Semuanya tu memerlukan latihan. Datuk turut campur. Selain tu mesti ada rasa cinta ataupun perhatian pada keadaan sekeliling kita, saudara mara kita, keadaan rumah kita sama ada dari luar atau dari dalamnya. Semuanya ni memerlukan ketelitian. Guru silat memulakan syarahan pendeknya. Bagus. Saya cuba belajar semuanya itu ya. Ternyata usaha saya untuk membersihkan mereka dari memperkatakan kelemahan diri saya beroleh kejayaan. Kini tajuk perbualan sudah berubah pada perkara menanam pokok dan melihara binatang. Memang saya mengharapkan perbualan itu akan berjalan terus. Semoga salah seorang daripada mereka tidak akan mengungkit-ungkit hal saya. Biarlah saya balik dulu ya. Guru silat minta diri. Tunggulah sampai maghrib baru balik. Datuk menahan. Hajat saya mahu menyampaikan berita dah tertunai. Saya juga minta maaf kerana terpaksa balik. Bukan tak sudi dengan pelawaan awak tu, tapi saya ada hal. Kalau ada hal pun, takkanlah sampai tak boleh ditangguhkan. Datuk berusaha agar guru silat memenuhi permintaannya. Sikap Datuk itu membuatkan guru silat berada dalam keadaan yang serba salah. Saya minta maaf lah. Balik lepas waktu maghrib ni bahaya. Bahaya? Ya, sekarang ni kan musim harimau ganas. Wajah guru silat cemas. Oh. Kalau macam tu, saya mula faham. Eloklah kamu balik. Musuh jangan dicari ya. Saya pun berpendapat macam tu. Datuk dan guru silat berjabat tangan. Datuk dan saya mengantar guru silat hingga ke basikal tuanya yang tersandar di pangkal pohon manggis. Sebelum lompat atas basikal, lagi sekali Datuk dan guru silat bersalaman. Guru silat terus kayuh basikal keluar dari kawasan rumah. Saya dan Datuk mendoakan agar perjalanan guru silat diberkati oleh Allah.
terhindar dari segala bencana. Cuba kamu pergi tengok jerat aku di kaki bukit. Bila tu, Tok? Esok ke atau petang ni? Petang ni lah. Bukan. Kejap. Oh, dialog dia sambung. Kalau petang ni dah suntuk, Tok. Saya mula berdalih. Tak suntuk pun. Baru pukul 5. Setengah jam berjalan sampailah ke tempat tu. Cuma ada 6 jerat saja. Manalah tahu kan. Kalau dapat ayam hutan. Biasanya lepas hujan macam ni, ayam hutan selalu keluar. Tapi tu, tak ada tapi-tapi. Kamu pergi sekarang. Bawa parang dan kayu panjang untuk memudahkan kamu berjalan. Saya takutlah, Tok. Budak ni. Belajar silat dah tamat. Sebanyak sedikit petua dah tahu. Apa, kamu tak berani pergi ke kaki bukit, Tamar? Orang lelaki ni mesti berani tahu. Saya tahu, Tok. Tapi, pergi! Jerkah Datuk. Saya terkejut dan dalam sekali mata saya seperti memperoleh kekuatan yang amat sangat. Tanpa berkata apa-apa pada Datuk, saya pun meluru ke dalam rumah, pakai baju, pakai seluar. Dengan parang di tangan, saya mula melangkah. Kau tak bawa kayu panjang? Tak payah, jawab saya tegas. Langkah saya diatur. Saya tidak tahu apa kata Datuk tentang sikap yang saya tunjukkan itu. Satu hal yang pasti, ketika saya berada agak jauh dari kawasan rumah, saya terdengar sayup-sayup suara batuk Datuk memanjang. Saya yakin benar bahawa batuk itu sengaja dibuat-buat oleh Datuk. Mungkin dia cuma menarik perhatian supaya saya ni menoleh ke arahnya. Saya berkeras hati, tidak mahu menoleh. Kali ini saya mahu buktikan pada Datuk yang saya bukanlah seorang cucu yang penakut atau pengecut. Saya mampu pergi ke mana-mana sendirian, mampu melakukan apa sahaja seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak muda yang seusia dengan saya. Langkah saya pun dipercepatkan. Berjalan di celahan pepohon kecil selepas hujan memanglah amat menyulitkan. Kesan air hujan di daunan bila kena baju atau seluar membuatkan pakaian terasa lembap. Bila kena kulit, tubuh terasa sejuk. Semua yang terpaksa saya hadapi. Sesekali saya dongak ke langit. Matahari tidak mahu bersinar lagi. Dalam waktu tertentu, saya gunakan parang untuk memotor ranting yang menghalang perjalanan saya. Dalam keadaan yang dingin itu, badan saya berpeluh. Nafas tercungap-cungap, terasa amat penat sekali. Siapa pun akan merasai penat bila berjalan dalam keadaan yang dalam keadaan yang agak mendaki. Cuaca tidak begitu menggalakkan. Sejak hujan berhenti, matahari terasa amat malas untuk bersinar. Padahal kalau cuaca baik, saya tidak akan mengalami keadaan seperti ini. Hati kecil saya terus merungut dan merasakan tindakan Datuk memang tak patut. Saya menjadi marah dengan tiba-tiba. Rasa marah itu terus membara dan tidak boleh dikawal lagi. Bagi melepaskan rasa marah itu, saya patahkan ranting kayu yang menghalang perjalanan saya. Perbuatan itu tidak mendatangkan kepuasan. Saya ambil parang, lalu ranting yang sudah patah itu saya tetap beberapa kali hingga menjadi potongan kayu yang amat kecil. Tidak memadai dengan itu, ranting kayu yang sudah saya potong itu saya pijak-pijak hingga terbenam ke dalam bumi. Semuanya tidak mendatangkan kepuasan dalam diri. Rasa marah terus menjadi-jadi. Pertama kali saya mengutuk Datuk dengan semau-maunya. Saya tuduh Datuk ni manusia kejam, suka memerintah dan timbul sebuah azan dalam hati untuk memusuhi Datuk. Tidak mahu menghormatinya lagi. Saya tikam bumi dengan parang, terpacak di situ. Ulu parang yang dibuat dari gading itu saya urat beberapa kali. Yaui, kamu kejam. Begitulah saya memekik dengan sekuat-kuat hati. Bergema ke seluruh kawasan di kaki bukit. Saya kira mengejutkan monyet dan lotong di dahan, mengganggu perjalanan burung dan haiwan. Tidak memadai dengan itu, saya tendang apa yang ada di kiri kanan saya. Sesungguhnya, saya luahkan perasaan marah saya pada apa sahaja yang ada di sekeliling saya.